Okey untuk rawatan mandi ais, okey, mandi ais batu ni sangat baik untuk masalah sakit kepala, masalah migrain, sangat ataupun sakit-sakit sendi, sakit lutut, okey, sakit pinggang juga sesuai. Malah rawatan mandi ais ni paling saya suka buat ataupun minta pesakit amalkan untuk kes-kes yang berat, kes-kes kerasukan yang agresif. Kalau kes-kes yang datang tu dah memang mengamuk ataupun kalau saya pergi ke rumah pesakit, pesakit tu memang tak boleh bertenang untuk sesi ruqyah, maka saya akan minta pihak keluarga belikan dahulu ais batu untuk dimandikan kepada pesakit, untuk meredakan dahulu dan juga untuk melemahkan dahulu. Okey. Okey, antara bahan-bahan yang saya gunakan adalah 2 pack ais batu. Kejap saya share ni. Saya antara bahan-bahan yang digunakan untuk mandi ais batu adalah beli 2 pack ais batu yang kalau kita beli kat 7-Eleven tu. Okey, saiz dekat 7-Eleven tu, saiz 7-Eleven tu lebih kurang sebesar ni. Sebesar ni lebih kurang. Jangan kalau yang seguni tu banyak sangat. Kalau yang seguni lori tu terlalu besar, separuh guni tu dia sesuai. Tapi kalau yang tu kita susah nak beli. Okey, yang senang kita nak beli kalau beli kat 7-Eleven 2 pack ais batu tu. Saiz dia senang. Okey, 5 nipis 1 biji ataupun boleh juga guna 5 purut. Nak guna 1 biji pun boleh, nak guna 3 biji pun boleh. Okey, limau ini dibelah 2, kemudian garam segenggam. Nak guna garam biasa boleh, garam halus boleh, garam kasar boleh. Kalau dapat garam bukit yang warna perang juga boleh. Okey, kemudian segelas air jampi. Okey, segelas air jampi ni boleh ikut kaedah panduan nak buat air jampi sebelum ni saya dah ajar. Okey, kemudian bahan-bahan ni disediakan untuk mandi dalam satu baldi yang besar. Jangan baldi yang terlalu kecil, baldi yang besar. Campurkan bahan-bahan tadi, 2 pack ais batu, limau nipis dan juga garam bukit, garam segenggam dan juga segelas air jampi. Dimasukkan ke dalam baldi, kemudian dikacau-kacau. Okey, limau tadi kita potong 2, kita perlu ramas-ramas perah-perah di dalam baldi tadi. Okey. Okey, kita juga boleh bacakan di luar bilik. Baldi yang kita dah bancuh dengan ais batu tadi tu, kita bacakan di luar bilik surah Al-Fatihah, ayatul kursi, 3 kun, selawat dan juga doa-doa lain. Ikutlah seperti kaedah buat air jampi. Boleh? Ataupun nak tambah ayat-ayat pembatas sihir boleh. Mana-mana ayat ruqyah yang mana yang kita hafal lain juga boleh ditambah lagi. Ayat-ayat syifa dan juga doa-doa kesembuhan lain boleh kita bacakan. Tiupkan ke dalam baldi tadi. Okey. Kemudian sebelum kita mandi ais batu, kita mandi dahulu diri kita. Basahkan dahulu diri kita, mandi dengan air biasa sehingga basah keseluruhan badan kita. Kemudian barulah kita mulakan mandi dengan ais batu tadi. Mulakan dengan jerusan yang pertama, cebok yang pertama, gayung yang pertama daripada kaki, tapak kaki naik ke pinggang. Okey, kemudian jerusan kedua pula naik dari pinggang naik ke bahu. Kemudian jerusan ketiga barulah jerus ke kepala. So kenapa saya kena mulakan daripada bawah? Memang dari segi sains juga haba daripada badan akan bergerak daripada tapak kaki naik ke kepala. So jangan terus mandi melalui kepala, sangat-sangat tidak elok. Okey, selepas kita dah jirus kepala tadi, kita relax-relax sekejap sebab mandi ais batu ni memang sangat-sangat sejuk, boleh kadang-kadang dia boleh ganggu juga sistem jantung. So selepas jirus, relax sekejap, bertenang dahulu. Okey, biar rasa kita boleh bertahan tadi tu. Kemudian barulah kita jirus lagi ke tempat-tempat ataupun anggota badan yang lain. Kat mana anggota badan kita yang sakit, lebih sakit, kita boleh fokuskan jirus di situ. Kalau pada time tu kita memang sakit bahu berat, maka kita jiruskan lebih di bahagian bahu. Kalau kita sakit lutut, maka kita jiruskan lebih di lutut. Kalau memang sakit kepala mencucuk-cucuk, maka kita jiruskan di bahagian kepala. Okey, jangan terus jirus non-stop. Okey, bahaya juga sebab dia memang sangat-sangat sejuk, boleh kejang nanti. So jirus 1 cebok, 2 cebok,
Okey, relax dulu. Okey, bantuan daripada suami, tolong tepuk-tepuk sikit ke, tepuk-tepuk kepala sikit ke. Okey. Kemudian kita jiruslah limau tadi. Limau yang kita dah perah-perah tadi tu, gosok-gosok di kepala, gosok-gosok di badan, di bahu, di tempat-tempat mana yang kita sakit. Okey. Gosokkan keseluruhan badan. So kaedah mandi ais batu ni, saya tak galakkan mandi sendiri. Saya galakkan orang lain yang tolong jirus mandikan. Sebab dah memang pengalaman saya, kalau dia buat mandi ais batu ni sendiri, dia memang mengelat. Dia tak akan mandi habis. Dia hanya cebok sikit-sikit je nanti. Mula-mula tu dia boleh jirus semua. Sebab bila dah lama ni dia makin sejuk, dia mula jirus kat kaki-kaki sahaja. Dia jirus dekat ujung-ujung tangan sahaja. Dia mula skip. So sebab tu mandi air batu ni saya sangat menggalakkan pasangan yang tolong mandikan. Okey, jirus. Okey, bagi dia relax sekejap, tepuk-tepuk sikit kepala dia, tepuk-tepuk sikit dia punya leher-leher dia. Bila dia dah rasa bertenang sikit dengan suhu yang sejuk, jirus lagi 2 cebok. Okey, relax sekejap, tepuk-tepuk belakang dia, tepuk-tepuk pinggang dia. Limau tadi gosok-gosok sikit kepala dia, badan dia. Macam itulah sehinggalah air tadi habis. Okey, air tadi habis. Ini memang sangat-sangat sesuai, terutama untuk kes-kes kerasukan yang agresif. Yang mana yang kalau kata dia jumpa perawat, kerasukan dia agresif, bersilat, kerasukan dia sampai menari ataupun menyerang perawat. Okey, ada yang memang bertumbuk dengan perawat. Kalau kes-kes yang macam ni, memang saya sangat-sangat menggalakkan untuk buat rawatan mandi ais batu dahulu. Kalau boleh sebelum datang berjumpa dengan perawat, biasanya untuk rawatan susulan tu memang saya pesan untuk mandi ais batu. Kalau macam saya, biasanya rawatan pertama tu saya buat scan ramai-ramai. Bila saya nampak dia adalah kes yang agak berat, kerasukan agresif, maka untuk sesi rawatan susulan saya akan pesan petang ni sebelum datang mandi dulu ais batu. InsyaAllah malam tu rawatan dia akan lebih mudah. So kalau yang buat sendiri juga, saya juga menggalakkan buat mandi ais batu ni selama 3 hari berturut-turut minimum. 3 hari berturut minimum. Ataupun kalau yang memang betul-betul kes berat, lawan sungguh-sungguh buat 7 hari berturut-turut. InsyaAllah memang gangguan tu memang orang kata dia akan lemah dan lemah. Sebab apa? Sebelum ni kita juga selalu jelaskan bahawa syaitan ni dia boleh bergerak, mengalir dan bergerak melalui salur-salur darah kita. So bila kita mandi ais batu yang sejuk tadi, dia akan mengecutkan kita punya salur-salur darah, mengecutkan urat-urat kita, menjerut jin-jin yang berada dalam tubuh badan kita, dia akan sakit. Tambahan pula, memang kita semua sedia maklum bahawa jin tu berpunca dijadikan daripada nyalaan api. So kita lawan pula dengan air sejuk yang menggigil. Okey, air sejuk ni merupakan salah satu kaedah rawatan yang sangat-sangat berkesan, efektif. Ustaz Syarhan pun ada ajar. Kaedah ni juga mengambil ibrah daripada kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit yang penuh ulat-ulat, mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mandi di bawah satu pancuran air. Nabi Ayub mandi di bawah pancuran air sehingga sejuk menggigil. So kalau di negara Arab sebelah malam memang sejuk. So kalau tak pakai ais batu pun boleh menggigil. So kita di Malaysia kalau nak mandi sejuk menggigil, kalau air biasa direct pipe memang tak menggigil lah. So kita kena add on dengan ais batu. Okey, itu antara kaedah rawatan mandi ais batu. Okey, dengan ini saya mengijazahkan dan mengajarkan kaedah mandi ais batu ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan dan puan-puan boleh menjawab di dalam hati, saya terima amalan ini ataupun qabiltu.